University Malaysia Kelantan, UMK, is an entrepreneurial university. We implement the government's aspiration to ensure the younger generation are not only highly educated, but also entrepreneurial. UMK is the #1 entrepreneurial university in Malaysia and aspires to be one of the world's best by 2030. This is in line with the National Entrepreneurship Policy, which aims to make Malaysia an entrepreneurial country by 2030. According to this vision, UMK ensures the whole university functions within an entrepreneurial ecosystem. This ecosystem comprises 9 faculties, supported by institutes and centers of excellence, implemented with the discipline of innovation-based entrepreneurship. The university's upper management, together with UMK employees at all levels, are committed to realizing UMK as a Malaysian public university well respected for its foundation of entrepreneurship. Implementing this ecosystem, the UMK Entrepreneurship Institute, UMKEI, oversees 3 other entrepreneurship-based centers: the Center for Entrepreneurship Development and Education, CEED, the Institute of Small and Medium Enterprises, ISME, and the Global Entrepreneurship Research and Innovation Center, GERIC. The Faculty of Entrepreneurship and Business, spearheading this structure, has successfully developed collaborative entrepreneurial networks such as UMK Frontier Street, Entrepreneurship Advisory Council, and proudly led the Committee for Ministry of Higher Education Guide to Entrepreneurship Integrated Education. From the academic aspect, UMK offers 25 undergraduate programs and 16 postgraduate programs in the fields of business and management, tourism and hospitality, science and technology, as well as arts and heritage. The university is constantly enhancing its teaching and learning system to ensure that the process of learning takes place creatively and innovatively through My Academic Integrated System, My AIS, Massive Open Online Courses, MOOC, and Blended Learning. UMK is committed to the development of first-class graduates to become the leaders of the industry. Collaboration with world-class local corporate sectors, as well as a network of well-known regional education institutions, is aimed at empowering UMK from various angles. This is evidenced by the increase in the marketability of graduates and graduates who create businesses. Research, innovation, and commercialization is another important part of UMK. Research funding and the number of innovations and commercialized products increase every year. UMK has performed well in various prestigious competitions. With the hashtag UMK4Society, UMK is also involved in various community activities. Our staff and students consistently demonstrate outstanding skills and abilities. With such a great spirit of teamwork, UMK has never looked back to emerge as a respected educational entity in the region. We at UMK believe that our presence will give a new look to the development of the Valley of Knowledge. Indeed, our core, entrepreneurship, will always make us University Malaysia Kelantan relevant, unique, and different. Okay. Assalamualaikum and good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank all the viewers for attending this session as a part of our industrial engagement series. And also a big thank you to our speaker, Encik Asrul. Actually, he is the first speaker for this series, and I would like to
give you some introduction about Encik Asrul. He is a head of training at EFXCO Sdn Bhd and a lead digital compositor at WOW Animation Sdn Bhd. And today he will share his experience on making movie GUIs and the process of designing UI for animation and film. Okay, thank you, Encik Asrul. Hi everyone. So can I share my screen? Yes. Okay. Share screen. Okay, you can see my screen, right? Yeah. Okay. Okay. Okay, I'll go. Okay, Assalamualaikum. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Asrul Nasiruddin. Saya adalah head training di EFXCO Sdn Bhd. Saya juga adalah seorang lead kompozitor di WOW Animation. Saya seorang CGRT dan juga multimedia specialist. Hobi saya suka menonton filem dan juga animation, dan saya juga suka menghasilkan model-model 3D dengan menggunakan software open source 3D iaitu Blender. Okay, apa yang saya buat sebagai seorang sebagai seorang trainer, saya mengajar software-software kreatif oleh Adobe. Alright, sebab EFXCO adalah salah satunya Adobe Authorized Training Center di Malaysia. Okay, jadi saya ajar software-software macam Photoshop, saya ajar Illustrator, saya ajar InDesign, saya ajar Premiere Pro, saya ajar After Effects, dan juga Blender, dan juga banyak lagi lah. Mana-mana software-software yang kreatif tu kita akan cuba ajar di EFXCO Sdn Bhd. Alright, at the same time, saya juga adalah seorang kompozitor untuk sebuah studio animasi iaitu WOW Animation yang menghasilkan Agent Ali The Movie. Okay, untuk topik hari ini, kita akan berbincang tentang GUI. Alright, GUI ataupun setengah orang dia panggil GUI. Alright, dua-dua tu pun boleh pakai jugalah, GUI ataupun GUI. GUI tu sebenarnya dia adalah akronim untuk satu perkataan yang panjang lah, which is Graphical User Interface. So apa tu GUI ataupun GUI? Ia adalah satu sistem interaktif untuk komponen visual yang memerlukan skrin. Contohnya macam kita punya komputer laptop ataupun seperti kita punya smartphone juga. Okay. Pada mereka yang masih lagi baru tentang GUI ni, saya katakan dia adalah singkatan ataupun shorthand kepada graphic user interface. Jargon ni ataupun terma ni banyak digunakan dalam design seperti bidang UI dan UX. Bidang UI UX ni baru nak naik dekat Malaysia. Jadi GUI ni bawah UI UX. Dan kalau GUI tu kita tengok dia ada dia macam membolehkan seseorang tu dia interact ataupun dia berinteraksi dengan gadget-gadget ataupun device yang ada di hadapannya ataupun yang sedang digunakan. Daripada kalau dulu sebelum kita menggunakan GUI, sebelum zaman Windows, sebelum zaman Mac, alright, kalau kita nak interact dengan komputer, kita banyak menggunakan skrip ataupun nombor-nombor ataupun command. Seperti yang kita tahu, komputer dia hanya faham siri-siri nombor macam 0101 untuk melakukan sesuatu tugasan. Tapi dengan adanya GUI, dia akan dikonvertkan nombor-nombor tu kepada satu bentuk yang image lah, satu bentuk image supaya semua orang faham apa yang boleh dilakukan dengan sesuatu gadget tu. Sebagai contoh lah kan,
kalau kita buka kita punya komputer ataupun Windows kita nak cari kita punya application ataupun software, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tekan pada dia punya ikon ikon gambar Windows di bahagian sebelah kiri tu, dan kita tekan dia akan buka menu lain untuk tunjukkan apa yang ada dalam komputer kita. Okey, itu adalah GUI lah. Maknanya kita akan interaksi banyak dengan ikon-ikon, gambar-gambar, dan juga kadang-kadang ada juga bunyi. Kadang-kadang kita tekan satu benda tu dia akan bunyi ting ataupun adalah key music dia. Alright. Okey, ini adalah beberapa contoh GUI yang ada di sekeliling kita. Okey, seperti tadi saya katakan, kita ada GUI pada kita punya komputer, kita ada GUI pada smartphone, kita ada GUI pada kita punya TV pintar, ataupun kita ada GUI untuk website. Website tu kita panggil GUI juga. Dan juga kita ada GUI untuk kita punya kereta odometer. Sekarang semua kereta-kereta moden dia dah ada dah, kita macam digital odometer. Macam Ativa, macam S50, dia tak ada lagi dah dia pakai jarum yang jarum fizikal tu, semua dah digital. Alright, dan kita juga ada GUI untuk kita punya jam, kita ada GUI untuk kita punya vending machine. Vending machine yang ada GUI ni kebanyakannya vending machine yang high end lah dan banyak terdapat di Jepun. Okay, dan banyak lagi GUI. Mana-mana objek ataupun mana-mana device atau gadget yang ada skrin, okay, kebarangkalian dia ada GUI tu memang tinggi. Okay, tapi untuk hari ni kita tak akan bercakap tentang GUI. Kita akan pergi pada satu subkomponen GUI iaitu FGUI. Okay, mesti semua akan pelik apa benda FGUI ni kan, macam first time dengar ataupun pertama kali dengar. Okay, tadi seperti kita tahu GUI tu graphical user interface kan, dia adalah satu sistem interaktif yang mana seseorang tu berinteraksi dengan skrin. Alright, kalau FGUI ni pula dia adalah fictional GUI ataupun orang boleh kata dia fake GUI ataupun setengah orang panggil dia sebagai movie GUI. Okay, FGUI ni dia perbezaan dia dengan GUI yang biasa adalah dia punya kepergunaan dia sangat-sangat limited lah. Maknanya kalau dalam skrin tu seseorang tu hanya nampak satu button, contohnya button enter, alright. FGUI hanya boleh melakukan dengan tekan button tu ada something yang keluar, itu saja. Dia tak ada function macam dia tekan button tu dia boleh dial orang lain ke, ataupun tekan button tu akan keluar menu-menu lain ke, tak ada. Dia hanya tertakluk kepada apa benda yang sedang dilakukan oleh orang tu pada waktu itu. Okey, tujuan FGUI ataupun fictional GUI ni adalah untuk menyampaikan message ataupun menyampaikan cerita dengan lebih baiklah. Okay, siapa yang gunakan FGUI ni ataupun fictional GUI ni? You boleh nampak ataupun kita boleh nampak FGUI ni banyak digunakan dalam cerita-cerita Hollywood. Okay, cerita-cerita yang paling banyak guna FGUI adalah seperti Iron Man. Okay, cerita-cerita Marvel kan, dia banyak gunakan hologram, dia banyak gunakan screen komputer yang kita nampak canggih sangat skrin tu. Dan ada juga siri-siri TV seperti di Netflix banyak menggunakan FGUI juga. Kalau nak tengok siri TV Netflix yang banyak menggunakan FGUI, boleh tengok cerita Black Mirror. Okay, Black Mirror ada beberapa episod yang menggunakan FGUI. Seperti satu contoh, saya lupa satu episod tu, dia cerita tu berkenaan tentang seorang perempuan ni, dia terlampau taksub dengan rating di dalam social media. Jadi semua benda dia nak ada rate, ada star, ada macam dia suka kopi tu dia star kan, tak suka kopi tu dia boleh bagi kurang star. Jadi boleh tengok situ macam mana FGUI itu digunakan dalam cerita itulah. Dan saya jugalah gunakan FGUI untuk saya sampaikan cerita Ejen Ali dengan lebih baiklah. Okey, untuk bantu anda semua melihat bagaimana FGUI itu digunakan, okey, anda bayangkan anda adalah seorang secret agent mata yang menyusup masuk dalam sebuah bangunan
musuh. Dan tujuan anda masuk bangunan tu adalah anda untuk pecah masuk dalam sistem komputer diorang. Okay, bila anda dah masuk dalam bangunan tu, dah pergi satu bilik, dah jumpa satu komputer, dan bila anda nak gunakan komputer tu, tiba-tiba keluar satu kotak besar tulis please input password ataupun password. Alright. Tapi yang peliknya dalam skrin tu hanya keluar kotak tu je, tak ada lagi macam button-button lain. Dan kotak tu sangat besar, biasanya memang besar lah, dia tak akan macam kecil macam biasa kita buat dalam komputer kita kan, tak, memang besar. Alright, kenapa dia besar? Dia ada sebab dia. Okay, disebabkan FGUI ni, tadi seperti saya kata, dia sangat-sangat limited ataupun sangat-sangat kurang dia punya fungsi dia. Okay. Jadi kita kena spesifikkan apa yang boleh dibuatkan dengan sesuatu FGUI tu. Contohnya seperti ada button tadi, button password tadi. So kalau dia keluar password, audience ataupun actor tu dapat tahu, okay, so apa yang perlu dilakukan setelah dia nampak kotak password tu, dia kena masukkan password lah dalam kotak tu. Dan kemudian maybe dia akan tekan butang enter untuk pecah masuk ke dalam sistem musuh tadi. Okay. Tapi kalau kita tengok dalam cerita-cerita Hollywood ataupun filem, kebanyakannya, most of the time, pelakon-pelakon ni dia berinteraksi dengan skrin tu, dia sebenarnya dia tak ada apa-apa, dia just kosong di depan tu. Dia hanya berlakon saja, macam dia just gerakkan jadi dia di dalam satu canvas warna hijau. Okay, dan pelakon-pelakon ni dia akan fokus hanya pada lakonan dia dan dia akan sampaikan dia punya skrip sajalah. Dia tak akan fikir pun dia tak akan fikir pun apa benda yang keluar ke depan tu. Alright. Jadi apa yang keluar ke depan tu akan dikeluarkan ataupun akan dibuat sendiri oleh designer ataupun mereka FGUI. Okay, seperti tadi kalau saya katakan dia kata dia tekan button tu, apa yang jadi dengan button tu, bila dia tekan button tu, dia akan contohnya button tu akan menyala dan membesar dan akan keluar satu window untuk dia masukkan password. Alright, semua tu perlu dilakukan sendiri oleh designer FGUI. Dia maknanya dia kena bayangkan macam mana orang tu berinteraksi dan macam mana dia nak sampaikan apa yang berlaku dalam scene tu ataupun shot tu dengan menggunakan FGUI. Okey, sebelah kanan ni gambar tu kita boleh nampak itu adalah FGUI yang saya dan tim saya buat untuk cerita Agent Rally. Ni adalah FGUI IDs. Okey, kita kami develop daripada scratch macam mana bentuk FGUI yang dilihat oleh Ali bila dia memakai cermin mata IDs tu. Okay, yang atas ni adalah FGUI IDs Neo dan ini pun adalah variasi dia dan ni adalah FGUI untuk IDs yang biasalah yang Agent Ali pakai. Alright, so macam mana kita ataupun saya buat FGUI ni? Okay, pertama sekali saya akan buat FGUI ni dengan saya baca skrip dulu. Saya baca skrip. Biasanya skrip akan beritahu dengan dalam bentuk ayat apa yang berlaku dalam scene ataupun shot tu pada waktu tu. Contohnya kita ambil contoh yang mata agent tu masuk dalam sebuah bilik, dia akan beritahulah seorang agent mata nak masuk ke dalam sebuah bilik. Dalam bilik itu terdapat sebuah komputer dan dia cuba untuk memecah masuk ke dalam sistem komputer tersebut. Okay, itu just ayat daripada skrip. Okay, tapi daripada ayat pada skrip tu kita tak dapat nak bayangkan lagi macam mana bentuk fizikal komputer tu, besar ke, kecil ke, ataupun maybe kita punya handphone, saiz macam handphone juga. So untuk bantu saya dan tim dengan lebih jelas lagi, saya akan refer kepada storyboard pula. Okay, storyboard ni pula adalah papan cerita. Kalau bahasa Melayu storyboard kan papan cerita. Daripada skrip tadi yang daripada bentuk-bentuk ayat, kita akan tukarkan dia kepada bentuk-bentuk image ataupun lukisan. Maknanya storyboard artist dia akan baca skrip dan dia akan lukiskan, agent tu masuk bilik, dia lukislah ada seorang agent masuk dalam bilik, lepas tu dia pergi ke arah komputer, dia tunjuk dia berjalan ke arah komputer,
boleh tunjuk, ditarik kursi nak duduk, semua tu akan dibuat oleh storyboard artist dalam storyboard. Jadi vision kami dalam tim GUI ni akan nampak dah, oh itu yang berlaku, dan kita nampak berapa besar saiz komputer tu. Tapi kadang-kadang storyboard artist pun dia orang tak nampak juga macam mana bentuk sebenar situasi tu. Alright. Contohnya macam komputer tadi, dia hanya boleh lukis sebagai macam just mock-up ataupun rough bentuk screen, tapi apa dalamnya tu dia tak nampak lagi. Jadi kita akan refer kepada konsep artis. Konsep artis tadi dia akan duduk dengan director, dan director akan beritahu, okey, dalam screen tu ada sekian, apa yang berlaku, apa benda yang berlaku bila ditekan dan semuanya lah. Dan daripada situ dia akan buat satu design mockup dengan menggunakan software seperti Photoshop. Dia akan berikan warna, dia akan berikan size button tu besar macam mana, dan apa yang dilakukan oleh button tadilah. Dan bila saya dah dapat ketiga-tiga input ni daripada script, daripada storyboard, daripada konsep art, saya akan bawa ketiga-tiga tu ke dalam Adobe XD. Adobe XD ni adalah satu software daripada Adobe yang boleh membantu kita untuk buat mockup, mockup GUI atau UI dengan lebih mudah. Kalau kita nak buat UI, saya biasanya gunakan Illustrator saja. Tapi kalau kita gunakan Illustrator, kita tak dapat nak hasilkan dia punya interactivity tu. Maknanya kita tekan button ni, apa jadi. Alright, so dengan Adobe XD ni kita boleh design, mockup tu, dan kita boleh buat interaction. Maknanya kalau tekan button tu, apa yang jadi, apa animation yang ada, ataupun apa button yang keluar, ataupun apa window yang keluar lah. So kita boleh gunakan Adobe XD untuk menghasilkan mockup interaction. Tapi kita tak akan buat interaction tu, mockup tu dengan detail dengan Adobe XD. Itu hanya untuk proof of concept saja. Maksudnya macam kita ada idea, kita nak validate sama ada benda ni boleh jadi ke tak, ataupun benda ni possible tak untuk orang interact. Macam button ni besar dia mungkin besar sangat ke ataupun kecil sangat ke, kita boleh test dalam Adobe XD tu. So bila kita ada Adobe XD tu, saya akan bawa design tu ke dalam Illustrator untuk hasilkan wireframe. Wireframe ni saya akan design lah, macam mana bentuk-bentuk frame, macam mana bentuk window, macam mana bentuk button. Saya akan tunjukkan satu contoh file AI yang saya gunakan untuk hasilkan agent Ali. Sekejap, saya share saya punya screen sekali lagi. Share screen. Alright. Okay. Ini adalah salah satu contoh file AI yang saya gunakan untuk design FGUI untuk agent Ali. Okay, ini adalah untuk satu scene di mana dalam scene tu agent Dayang dia terangkan apa yang terjadi kepada pemakai Iris Neo. Pemakai Iris Neo dalam ni adalah agent Bobby dengan agent Fit. So dekat sini kalau ikutkan skrip ataupun ikutkan director punya vision, dia nak diterangkan bila agent tu dia pakai Iris Neo, segala attributes ataupun kebolehan agent tu akan berlipat kali ganda. Maknanya agent tu akan perform dengan lagi bagus. Contohnya macam sini saya tulis dari segi dia punya intelligence, dia punya power, dari segi dia punya kepatasan dengan kekuatan dia, semua akan naik lah. Jadi kalau kita just cakap je tanpa ada visual macam ni, audience dia tak dapat nak relatekan apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita perlukan FGUI macam ni, alright, untuk tunjukkan ke audience, kita nampak strength dia naik sikit, agility dia naik sikit, intelligence naik banyak, macam tu lah. Semua adalah apa yang kita boleh tunjukkan kepada audience kita dalam shot tu. Alright, ni kira FGUI untuk screen window, dan ni pula adalah FGUI untuk Iris Neo tadi. Boleh nampak lah kat sini, setiap benda ni, setiap elemen ni ada layer-layer sendiri. Kenapa saya pecah-pecahkan setiap elemen ni kepada layer-layer? Kerana setiap elemen ni saya akan bawa ke dalam After Effects untuk saya animatekan dia.
Sebab kalau AJUI ni you bawa masuk atau kita bawa masuk dalam filem tanpa ada sebarang animasi, dia akan nampak hambar dan dia kurang membantu dari segi penceritaan. Alright, dan ni pula adalah salah satu daripada file artifacts yang saya gunakan untuk filem AJUI. Okay, kalau saya expandkan lagi saya punya asset folder ni, boleh nampak lah semua ni adalah layer-layer yang kita dah masukkan tadi. Nah, setiap benda ni saya animatekan satu persatu untuk tambahkan lagi nampak macam benda tu lagi high tech, benda tu nampak berfungsi. Macam ni kan, kalau saya zoom in sikit, ditunjukkan status pemakai Iris. Kita boleh nampak dia punya turnaround Ali tu, waktu dia punya heart rate berapa, dia punya energy yang digunakan berapa, dia punya pernafasan semua berapa, semua kita akan nyatakan dekat dalam Iris tu. Kerana Iris tu kalau ikutkan cerita dia, Iris tu adalah satu device yang mana dia boleh dia boleh tahu status pengguna pemakai dia. That's why kita letakkan semua info tu depan mata pemakai dia supaya senang untuk dia rujuk lah. Alright, macam ni apa gadget yang bersambung dengan Iris, berapa kekuatan dia. Walaupun benda ni nampak macam tak penting ataupun kecil sangat kan, orang perasan ke, kita kena letak juga sebab benda tu ada macam bersangkut paut dengan cerita pada bahagian-bahagian seterusnya lah. Jadi kita nak kontikan dia supaya dia nampak lagi make sense, okay, pada pada shot seterusnya kita perlu masukkan semua elemen ni lah. Ini adalah file dalam After Effects. File ni sangat berat sebenarnya sebab dia ada banyak sangat layer. Kita boleh tengok ke sini. Okay. Dan untuk membantu saya mempercepatkan lagi proses menghasilkan animasi ni, saya juga menggunakan beberapa plugins, okay, untuk tolong saya cepatkan lagi. Sebab kalau saya animatekan dia secara manual ataupun satu persatu, saya rasa benda ni nak buat mungkin ambil masa berbulan-bulan. Tapi dengan plugins tu saya dapat hasilkan dengan maybe dalam 2-3 hari ataupun seminggu saja. Okay, saya tunjukkan satu contoh plugin yang saya gunakan. Sekejap ya, saya buka satu window baru. Okay, kalau anda nak cuba, anda boleh gunakan Mr. Host. Plugin ni adalah plugin untuk After Effects. Okay, dia akan bantu anda untuk buatkan animation dengan lebih cepat. Preset-preset animation yang ada dia. Contohnya macam ni. Okay, saya just playkan video sekejap. Okay, boleh nampak contoh. This is a pack of the most handy and useful motion presets. It works with Animation Composer, an awesome free plugin for Adobe After in transition. Transitions again. Dia akan bantu kita hasilkan animation dia dengan cepat lah. Tanpa perlu kita buatkan animation tu satu persatu ya. Walaupun dia agak mahal juga, $69, tapi dia sangat berbaloi. Dan dia ni adalah collection lah, dia ada 1000 preset yang ada dalam ni. Kita just perlu masukkan layer kita dan letakkan preset apa animation kita nak. Okay, saya semua balik semula saya punya stream. Alright. Okay, bila kita dah ada animation, kita dah ada semua benda tu dalam After Effects, dan last kali saya akan dapatkan feedback daripada director. Feedback daripada director ni adalah adalah satu fasa yang paling kritikal, di mana kalau saya salah interpretasi apa benda yang diberikan oleh skrip ataupun storyboard ataupun konsep tadi, saya ada kemungkinan kena buat balik semula daripada awal. Okay, contohnya macam saya pernah buat satu shot tu daripada filem AJUI. Kalau anda semua pernah tonton AJUI lah, ada satu shot tu di mana Ejen Alia cuba nak berhentikan peluru pepandu daripada dilancarkan oleh Nikki. Jadi waktu tu saya tak dapat bayangkan macam mana sebenarnya apa yang berlaku ataupun macam mana Alia berinteraksi dengan peluru pandu tu. Jadi
saya buat apa yang saya bayangkan, tapi bila saya tunjukkan pada director, kena reject. Okay, kena reject ataupun kena betulkan daripada awal sebab dia tak membantu menyampaikan apa yang director nak lah. Alright. Okay, macam mana kita nak buat design FGUI yang bagus? Okay, satu tips yang saya boleh buat, yang saya boleh berikan adalah dengan kalau nak buat design FGUI tu, kita start dengan benda yang dah ada ataupun benda yang dah wujud dalam dunia kita sendirilah. Contohnya macam tadi saya kata dalam IRIS tadi, saya buat dia ada ada health ataupun blood pressure punya monitor. Okay, benda tu kita ada dekat kita punya smartphone, kita ada dekat kita punya smartwatch kan, ataupun alatan-alatan kesihatan yang lain. Dan seperti macam ni, kalau tengok kepada kita punya design warning ni, okay, design warning ni saya buat dia besar dan saya gunakan design warning yang hampir sama dengan design warning yang ada dekat tepi jalan ataupun yang signboard kat jalan tu kan, supaya orang boleh relate, oh tu adalah warning dan warna pun sama, warna merah. Right? Dan di sini pula saya gunakan dia untuk landing point. Saya tu biasanya adalah macam dia punya indikator, tunjukkan apa benda yang dia nak fokus. Alright. Okay, bila kita buat design ni, kita tak boleh saya design untuk FGUI ni lah. Kita tak boleh just letakkan semua design tu over the top. Maknanya you fikir benda tu canggih, you terus masukkan semua sekali. Okay, kalau kita buat macam tu, audience dapat tahu yang kita buat tu dia sangat-sangat tak realistik. Jadi kalau kita nak buat satu design tu, kita kena balancekan design tu dengan buatkan audience boleh tengok, benda ni dia macam berfungsi, tapi dekat dunia sebenar dia tak boleh nak dibuat. Alright, dia kita kena letakkan dia antara keadaan dia orang antara dua-dua tu lah, sebab ada benda tu berfungsi tapi sebenarnya tak boleh dilaksanakan dalam dunia yang sebenar. Okay, dan FGUI juga dia mesti boleh, okay, ini paling penting, dia mesti boleh menyampaikan ataupun menghubungkan cerita dengan design. Kalau macam gini kan, saya buat macam ni, dia time ni ejen Dayang dia tengah briefing kepada ejen-ejen tadi dengan kawan-kawan dia tentang IRIS Neo, dan beritahu apa benda yang berlaku dekat IRIS Neo tu, performance apa yang naik. Jadi kita kena beritahulah graf. Okay, kalau bicara tunjuk performance biasanya dia relate dengan graf kan. Jadi saya buat graf dan dia ada animation. Dan ejen Dayang ni waktu team animator dia animate, dia tak ada sebenarnya yang benda-benda macam ni. Ini semua kita visualkan sendiri macam mana bentuk keyboard tu. Dan disebabkan ejen Dayang tu waktu dia berlakon tu ataupun waktu dia animate tu, dia main tekan je kat mana dia nak, okay, sebab dia memang kosong kan, tak ada benda. Jadi saya terpaksa buat button dia besar-besar supaya dia punya jari tu kena pada setiap position yang ditekan tu lah. Okay, that's why you nampak dia punya design dia macam inilah. Okay, kita cuba untuk buat benda tu supaya tak nampak pelik tapi at the same time nampak possible dan juga function. Alright. Dan juga FGUI yang bagus, okay, dia mestilah ada sedikit design principle atau basic design principle. Kalau kita tak ada design principle, okay, bila kita buat satu design tu, dia akan nampak terlampau amateur ataupun nampak tak profesional. Jadi kalau you nak buat design FGUI tu, dapatkan dulu ilmu macam mana nak buat design yang bagus. Alright, belajar dulu basic design. Dan FGUI yang bagus juga, dia boleh terangkan diri dia sendiri tanpa perlu tanpa perlu narration ataupun tanpa perlu audio. Alright, ataupun tanpa perlu ada orang berceritakan, okay, ni function dia adalah keyboard, ni function dia adalah untuk masukkan nama. Okay, tak perlu macam tu. Okay, kalau FGUI bagus, dia akan macam sekali orang tengok je, tahu, ni adalah keyboard dan dia boleh tekan-tekan. Dan ni adalah graf ni mungkin ditunjukkan sesuatu. Dan ni adalah satu window untuk dia masukkan nama. Alright, itu semua adalah satu elemen yang penting lah kalau you nak buat FGUI yang bagus. Dan yang paling last tadi adalah you letakkan animation. Sebab kalau satu FGUI tu dia static, dia tak ada apa-apa yang berlaku, contohnya ejen Dayang tekan dan tak ada apa-apa yang berlaku, so dia nampak bosan lah. Alright. Okay, seterusnya ni adalah contoh video, contoh penggunaan macam mana dia tekan ataupun interaction.
Bila agenda yang tu tekan pada keyboard tu, dia boleh nampak setiap button tu akan menyala. Tekan tu dah tekan macam tu kan. Walaupun kejap je, tapi proses nak buat ni sangat lama lah sebenarnya sebab kita nak design semua benda-benda ni. Kita nak buat benda semua macam dia make sense pada dunia agenadi dan apa yang dilakukan oleh agenda yang. Okay, seterusnya. Alright. Okay. Ni pula FGUI sewaktu Ali jatuh daripada tempat yang tinggi. Okay, saya letakkan warning yang besar di sini, okay, dan danger, dan beritahu ada perkara yang buruk yang akan berlaku pada Ali lah. Benda ni semua kalau kita tak ada bunyi ke, tak ada orang ceritakan, orang dah beritahu dah apa yang berlaku. Dengan warna pun sama juga. Warna pun mainkan peranan juga. Sebab kita tahu warna merah ni biasanya orang akan relatekan dengan bahaya. Jadi saya tukarkan warna Ali itu daripada biru kepada warna merah. Okay, waktu dia jatuh pun saya buatkan macam FGUI tu ada sikit kesan-kesan glitches supaya nampak macam benda dia seperti Ali jatuh dan Ali tu rosak. Ni pula FGUI waktu Ali dia scan kapal terbang tu, okay, kat mana dia nak mendarat. Okay, seterusnya ni pula window di mana agenda yang nak masukkan nama Ali untuk dia assignkan kepada projek Satria. Okay, nampak kan animation ni, sebenarnya animation dia lah sebenarnya. Kalau kita buat just dia punya FGUI tu sekeping dia keluar, dia nampak bosan lah. Kita nampak macam benda tu canggih ataupun benda tu berfungsi. Nampak macam sekeping gambar je. So, saya letakkan animation, saya animatekan semua benda tu, so benda tu nampak hidup lah. Okay, actually kalau kita gunakan kita punya OS pun ada juga FGUI, ada juga animation tu. Contohnya kalau kita gunakan smartphone, kalau sesiapa yang gunakan iOS kan, kalau kita nak buka multitask kan, bila you swipe atas dia akan keluar dia punya multitask screen. Itu semua adalah animation. Boleh je kalau macam developer tu nak buat dia just keluar je, tapi benda tak jadi bosan lah, nampak tak menarik. Contoh yang berlaku lah bila agenda yang ditekan-tekan dekat keyboard tu macam ni. Dia tarik window tu. Semua ni kita kena buat dalam After Effects. Okay. Alright. Akhir sekali. FGUI ni adalah satu benda yang banyak diinfluence oleh benda-benda fantasi lah kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya teknologi kita sekarang dia dah banyak diinfluence sendiri oleh FGUI. Contohnya yang kita lihat adalah Microsoft Mesh. Okay, Microsoft Mesh ni adalah satu teknologi baru yang dibangunkan oleh Microsoft. Dia menggunakan HoloLens yang mana kita boleh interaksi dengan orang lain seperti mana kita dengan menggunakan hologram lah, seperti kita tengok dalam movie kan, macam di contoh macam ni kan, dia bercakap dengan kawan dia tapi depan dia hologram. Benda tu semua dah possible sekarang, tapi kita kena pakai device lah, which is this HoloLens ni, Microsoft HoloLens. Dan semua ni okay, nampak ada macam pass kapal terbang. Alright, semua ni diinfluence oleh FGUI yang ada dalam filem-filem macam Iron Man, dalam cerita-cerita yang banyak menggunakan hologram lah. Alright, macam ni Iron Man juga. Alright, so itu adalah FGUI, iaitu fictional GUI. Okay, Dr. Nurul, itu saja. Perkongsian sangat saya kata memang sangat menarik lah, sebab saya pun memang berminat nak dengar, especially part bila Encik Asrul mention Black Mirror movie tadi, series tu pun saya minat jugalah. And saya macam tertarik tadi bila Encik Asrul kata kalau kita nak membuat FGUI ni, dia macam dia kena nampak logik juga, lebih kurang kita jangan overdo juga kan, dia kena nampak macam real juga, betul tak? Betul. Even though kita panggil fake GUI, tapi kita kena real.
Technically macam kalau you nak buat FGUI tu, you kena ada sikit basic UI UX punya principles lah. Kena masukkan juga. Kira dia ni macam the extension of UI and UX, then dia pergi kepada film kan? Macam tu right? Betul. Cuma dia fantasi lah. Fantasy tu menarik. Apa ni kalau boleh, bila tadi Cik Asra tunjuk macam contoh screen AI, ada tak macam possibility FGUI ni kita boleh integrate dengan AI? Yang mana? Yang screen AI yang mana? Yang tadi saya rasa contoh agent apa tah? Agent yang saya tak tahu AI tu maksudnya artificial intelligence ataupun bukan. AI tu dia Illustrator. Okay. Sebab kami orang biasa dengar AI ni artificial intelligence ke, tapi bila part yang hologram tu saya bayangkan mungkin akan ada data yang di-collect and so on kan. Kita boleh extend to another technology as macam conclusion Cik Asrul tadi. And lepas tu kalau macam sekarang ni current trend and current market kat Malaysia ni macam mana kalau FGUI ni? FGUI ni banyak guna dekat dalam ni lah, dalam filem dengan filem animation je. Kalau Malaysia dia tak banyak guna FGUI. Banyak guna FGUI ni banyak dekat filem-filem luar. Market luar lah. Tapi dekat Malaysia UI UX memang tengah naik sekarang. So saya rasa ini juga macam siapa berminat boleh teruskan ataupun boleh explore benda ni kan, sebab masih banyak lagi benda kita boleh tengok, betul tak? Betul. Dia tak semestinya kalau macam you minat UI UX, you tak boleh pergi FGUI. Sebenarnya lagi bagus sebenarnya. You ada basic UI UX, lepas tu maybe you dah bosan buat benda-benda yang real. Okay, you nak extend lagi you punya imagination, you boleh try lah FGUI. Kerja-kerja dengan VFX house ke, buat benda-benda macam ni. Itu menarik juga sebenarnya. Sebab dia punya basic principle tu saya rasa dia tetap basic principle yang sama lah. Kita design something untuk user dan macam nak orang interact dengan komputer, dengan mesin kan. Betul. Okay. Kan jadi apa kan. Dia sebenarnya betul juga kan. Lah saya rasa dia macam real life juga. Contoh tadi yang warning sign tu. So macam kalau kita nak design something UI pun kita kena macam make sure benda tu sama macam real life punya image. So lebih kurang cuma ni difilmkan. Betul tak? Betul. Betul. So macam tu kalau market sekarang, kalau trend, sebab saya rasa dia macam trend tu macam meningkat lah. So kita rasa peluang pekerjaan tu pun mungkin akan bertambah, betul tak? Apa pendapat Cik Asrul? Betul, sebab apa tadi saya kata yang last kali tadi kan Microsoft Mesh kan. So Microsoft Mesh ni sebenarnya dia membuka peluang kepada FGUI designer ataupun UI UX designer lah untuk kembangkan lagi diorang punya design punya design field. Maknanya dia tak tertakluk pada macam kalau website kena design macam ni saja, ataupun kalau website tu nak interact dengan hanya menggunakan mouse saja, tak. Sekarang ni bila ada Microsoft Mesh ni, okay, dia dah boleh buat macam FGUI lah. Kita interact dengan menggunakan jari, kita interact dengan menggunakan suara, ataupun kita interact dengan menggunakan pergerakan mata sahaja. Semua tu kita dah boleh buat dah pada masa akan datang. Dia masih lagi mahal, teknologi masih baru lagi. Sebab rasa saya yang HoloLens ni harga dia dalam $3,000 satu unit tu. Dan penggunaan dia pun masih lagi tak meluas. Tapi kalau macam you nak jadi pioneer, bolehlah try buat. Tapi kiranya Microsoft Mesh tu digunakan di dalam, bukanlah di real life, tapi untuk di-apply ke dalam filem, movie macam tu kan? Dia real life. Menarik. Saya ingatkan untuk cerita macam fake lah, macam tu lah. Bukan dia real life kan ni? Real life. Dia benda tu dah ada, teknologi dah ada. So dalam tempoh 10 tahun akan datang, benda ni akan jadi normal lah. I see. Makin menarik sekarang. Jadi macam kalau yang Cik Asrul macam ada jalankan training tu, biasanya peringkat mana yang rasanya boleh involve, boleh start explore benda ni? Adakah di peringkat universiti ke, ataupun pekerja yang dah bekerja ke, ataupun siapa-siapa pun boleh? Actually kita orang punya training center open to all. Kalau universiti nak hantar student ataupun lecturer pun boleh juga, tak ada masalah. So dia macam level mana-mana pun okey lah, bukanlah macam advance sangat ke, ni terlalu advance ataupun tapi kena ada basic design macam tu lah kan? Sebab kita punya course memang kita start daripada basic.
walaupun udah ada sedikit pengetahuan tentang satu software tu ataupun design tu, kita akan start dengan basic juga supaya you boleh build you punya foundation tu dengan lagi bagus lah. Kita akan basic, intermediate baru pergi advance. Okay, menarik. Jadi itu yang ada ke Encik Asrul nak kongsi benda-benda baby project yang menarik-menarik ke lain? Ada tapi tak boleh. PNC lagi. So tunggu nanti. Okay, menarik. Jali tu nanti saya pernah tengok juga tapi macam kena tengok lebih detail lah sebab bila kita dah tahu tu kita lagi macam dah tengok memang tepat lah cara dia bila dia tekan keyboard semua tu kan. Okay, baiklah. Kita pun saya ingat ada soalan. Okay, tak ada soalan juga kat sini. Jadi saya rasa terima kasih Encik Asrul, terima kasih banyak-banyak information yang sangat berguna kepada semua dan kepada saya, dan dia menarik lah sebab kami di sini kita nak tengok something macam yang bergerak, yang berwarna cantik kan, bukan setakat number and code macam tu. So dia macam ada something yang fresh lah bagi saya, FGUI, NGUI design ni. Okay. Terima kasih Encik Asrul dan terima kasih juga siapa yang menonton. Diharap perkongsian ni akan bermanfaat lah insyaAllah, dan mungkin siapa yang berminat untuk explore more boleh teruskan. Dan itu saja. Terima kasih. Bye. Bye.